Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Hiterto. Nama saya Mariam Jamlah dan bersama saya lagi kali ini dalam Menerokai Sejarah. Hari ini saya mahu mengkongsikan cerita dengan anda berkenaan kehidupan seorang penulis wanita British yang berpengaruh dan terkenal bernama Jane Austen. Apa yang menarik pasal karya beliau adalah ketika awal tahun 1900, ramai penulis-penulis karakter mereka dengan cara lofty lifestyle. Namun, Jane memilih untuk menulis pewartakan karakternya sebagai natural dan janggal. Mereka akan berkongsi nasihat pragmatik dan jenaka yang mesra dan kadang-kadang juga tidak mesra berkenaan rakan-rakan sebaya mereka yang ketika itu agak sombong. Selain itu, penulisan beliau juga berbeza dengan cara penulis-penulis lain. Tambahan pula, beliau memulakan trend penulisan yang baharu dan jauh berbeza dengan style tulisan pada masa itu. Jane Austen juga memberi banyak sumbangan dari segi literasi dan karyanya juga banyak digunakan sebagai sumber pembelajaran sastera di universiti. Jane Austen dilahirkan pada tahun Disember 1775 di Steventon, iaitu sebuah perkampungan kecil di Hampshire, England, daripada pasangan Reverend George Austen dan Cassandra Austen. Beliau adalah anak ketujuh daripada 8 adik-beradik dan mempunyai ikatan paling rapat dengan kakaknya Cassandra dan abangnya Henry. Jane banyak meluangkan masa bersama kakaknya, manakala abangnya Henry pula memainkan peranan besar dalam menjadi ejen penulisan sastranya. Walaupun keluarga Austen menjalani kehidupan yang serba sederhana, mereka membesar dalam persekitaran pembelajaran yang terbuka, kreatif dan berdialog. Encik Austen bekerja sebagai rektor di gereja Steventon serta sebagai tutor persendirian. Usahanya memberikan sedikit pendapatan yang mencukupi untuk keluarganya hidup dengan selesa serta menghantar beberapa anaknya ke sekolah. Ketika Jane berumur 7 tahun, dia bersama kakaknya dihantar ke rumah saudaranya yang juga seorang tutor persendirian. Namun, mereka dijangkiti wabak typhus dan hampir meragut nyawa mereka. Pada umur 8 tahun, Jane bersama kakaknya dihantar ke sekolah berasrama penuh untuk menerima pendidikan formal mereka pada tahun 1783. Subjek yang sesuai diajar pada masa itu ialah melukis, menjahit dan mempelajari bahasa Perancis. Tapi pada tahun 1786, mereka terpaksa pulang ke rumah kerana masalah keuangan. Tapi, nasib baik keluarga Jane mempunyai perpustakaan yang sendiri mengandungi pelbagai jenis buku. Yang plus, Jane seorang yang rajin dalam membaca dan suka membaca secara meluas tidak kira apa jenis subjek pun. Bapa dan abangnya banyak memberi sokongan kepadanya dalam bidang penulisan. Tambahan pula, beliau tidak pernah dilihat tanpa kertas untuk menulis. Di samping itu, Jane sentiasa mempunyai penonton yang tidak sabar akan penghasilan karyanya. Ketika masih remaja, beliau sudah mula menulis drama, puisi dan novel pada tahun 1787 hingga 1793. Salah satu karyanya yang Jane hasilkan ialah novel Epistolary, di mana sebuah cerita ditulis dalam bentuk surat. Ianya dipanggil sebuah cinta dan persahabatan dan banyak memberi bayangan kepada beberapa senario dalam novelnya yang akan datang. Selain itu, satu lagi karya beliau yang terawal ialah penceritaan semula sejarah England yang disertakan dengan gambaran lukisan yang dilukis oleh kakaknya Cassandra. Ketika Jane Austen berusia awal 20-an, beliau mula menyiapkan 3 karya novelnya yang panjang pada tahun 1795 hingga 1799. Antara novel yang kita ketahui hingga ke hari ini iaitu Pride and Prejudice, Eleanor and Marian yang kemudiannya dinamakan Sense and Sensibility, akhir sekali Susan yang kemudiannya bertajuk Northanger Abbey. Tak lupa juga, bapa Jane pernah membawa manuskrip version awal Pride and Prejudice kepada syarikat penerbitan, tetapi mereka menolak dan enggan melihatnya. Disember tahun 1800, bapa Jane mengumumkan persaraannya daripada menjadi paderi dan membawa keluarganya berpindah ke Bath, iaitu sebuah bandar resort yang elegan di mana kita boleh lihat berdasarkan novelnya Persuasion. Walaupun keadaan keluarga Austen tidaklah berapa baik, namun mereka tetap menjalani kehidupan seperti biasa, malah mereka juga boleh bersosial dengan masyarakat setempat. Jika sebelum ini Jane dikenali sebagai orang yang gemar pergi ke majlis dan pesta, apabila mereka berpindah ke bandar Bath, dia tidak lagi gemar akan perkara tersebut. Jane kini hanya menulis sedikit sahaja semasa di Bath dan menjual karyanya Northanger Abbey dengan harga £10. Tetapi peliknya penerbit tersebut memilih untuk tidak menerbitkan karya itu. Kemudiannya, keadaan keluarga Austen bertambah semakin teruk apabila bapanya, Encik Austen, meninggal dunia pada tahun 1805. Disebabkan itu, pension yang mereka terima daripada pihak gereja kini ditarik balik, menyebabkan Jane terpaksa bergantung banyak kepada abangnya dalam membiayai kehidupannya.
Kemudiannya, ibu dan kakaknya Cassandra datang sekali lagi ke Hampshire, iaitu sebuah perkampungan kecil tetapi dengan tujuan untuk menetap di sana. But wait, rupanya tempat yang mereka duduki itu sebenarnya dekat dengan rumah lama mereka. Beberapa tahun kemudian, Jane menceritakan siri peristiwa ini dengan quote, "What a happy feelings of escape, freed from oppressive influence of Bath society." Yang bererti, alangkah gembiranya perasaan ini apabila melarikan diri, bebas daripada pengaruh penindasan masyarakat Bath. Di sini juga, Jane sekali lagi memulakan penulisannya dengan bersungguh-sungguh. Beberapa tahun kemudiannya merupakan tahun yang produktif dalam kehidupan Jane. Selepas menyemak kembali karyanya Sense and Sensibility, beliau akhirnya berjaya menemui penerbit yang menerima karyanya. Edisi pertama beliau muncul pada tahun 1811, namun ianya tidak ditulis dengan nama beliau, tapi dengan nama By a Lady. Edisi pertama novel Jane habis dijual, lalu memperolehnya sebanyak 140 pound, yang cukup untuk menanggung kehidupan keluarganya. Jane mengambil ini sebagai petanda yang baik, lalu menyimak semula karyanya Pride and Prejudice, lalu diterbitkan pada tahun 1813. Seterusnya pula muncul karyanya Mansfield Park yang diterbitkan pada tahun 1814, dan kemudiannya Emma pada tahun 1819, dan akhir sekali novelnya Persuasion yang telah lengkap selesai pada tahun 1816. Namun kesihatan Jane ketika itu menurun apabila beliau diserangi penyakit. Hingga kini, ramai yang spekulat bahawa terdapat tanda-tanda yang mungkin kesan daripada serangan awalnya dengan penyakit typhus, ataupun mungkin penyakit Addison ataupun lymphoma, ditambah dengan kekurangan imunisasi yang berpanjangan. Apapun penyakit tersebut, ianya berada luar dari jangkauan bantuan perubatan pada masa itu. Akhir sekali, Jane Austen meninggal dunia pada 18 Julai 1817 ketika berumur 41 tahun dan dikebumikan di Gereja Besar Winchester, di mana tempat peringatannya mengiktiraf kebaikan hatinya, kemanisan perwatakannya dan kelebihan fikirannya yang luar biasa. Hanya selepas kematiannya barulah namanya iaitu Jane Austen diumumkan sebagai pengarang kepada 4 buah novel yang terkenal iaitu Emma, Mansfield Park, Pride and Prejudice, dan Sense and Sensibility. Novel terakhir beliau iaitu Northanger Abbey dan Persuasion pula diterbitkan selepas kematian Jane. Hai, harap korang suka akan info yang saya kongsikan dan terima kasih jika korang masih bersama saya hingga ke akhir video ini. Saya berharap agar korang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang karya-karya Jane Austen. Dan jika korang tak pasti nak baca buku Jane, korang boleh saja menonton adaptasi movie Jane Austen. Sekian itu saja daripada saya. Sila like, subscribe dan share jika korang suka akan konten yang saya sharekan dengan korang.